Buat video. Minta maaf lah. Aduh, minta maaf lah. Kadang-kadang ada video bukan tak nak buat video, nak buat. Fakri Putra. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke Fapu YouTube channel. Alhamdulillah channel ni dah sampai 10,000 subscriber. Terima kasih kepada semua yang dah support channel ni. Daripada tak ada subscriber, sekarang ni dah capai 10,000 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih. Dan biasanya lah kalau dah 10,000 subscriber ni ada hadiah dia. Stay tune, saya akan beritahu nanti. Dan hadiah dia istimewa, jangan risau. Sebenarnya semalam saya dah shoot, saya dah buat video dah, saya dah record, bukan main panjang lagi. Saya nak shoot 4K tau, pakai phone saya ni. Tapi ada satu masalah, saya tak tahulah apa benda masalah dia. Korang boleh tengok video ni kan, dia sampai dah 12 minit record tu, tiba-tiba dia hilang. Lepas tu tengok footage 38 saat je ada, yang selebih tu semua hilang. Aduh, sambung lah sini. Sambung sini pula. Sambung kamera macam ni pula. Habis pula tu. Sorry lah, tak 4K HD. Tapi tak apa, layan je lah. Tapi tak apalah, ada hikmah dia orang kata. Hikmah dia apa? Saya baru buka dekat Google tadi, tengok Arsenal sign satu player baru, Patrick Vieira. Bukan Patrick Vieira, Patrick Star. Bukan juga, tapi Fabio Vieira. Fabio Vieira geng. Nasib baik dia sign Fabio Vieira. Kalau dia sign iconic Fabio Cannavaro, pisang. Kawan tu dah tengah kumpul duit pension, tiba-tiba kena sarung balik kasut. Tapi kawan tu the one and only defender yang menang Ballon d'Or tu. Tapi kita bukan nak cakap pasal Fabio Cannavaro lah dalam video kali ni, tapi kita nak cakap pasal Fabio Vieira. Sebelum kita cakap pasal Fabio Vieira ni, kita cakap dulu pasal signing Arsenal yang pertama untuk season akan datang ni lah. Marquinhos daripada Sao Paulo. Player muda, umur 19 tahun. Boleh saya katakan ini adalah projek Gabriel Martinelli 2.0 daripada Edu lah. Edu memang bawa orang Brazil je lah. Boleh katakan Arsenal ni dah boleh tukar nama lah. Saya rasa boleh tukar jadi Brasenal. Lain macam bunyi dia. Tapi Brasenal sebab apa? Brazil je manjang. Hari tu pun rumours nak bawa masuk Gabriel Jesus. Dah 2 orang dah Gabriel dalam tu. Nak bawa masuk lagi seorang Gabriel. Dah 3 Gabriel lah. Nasib baik dia tak bawa masuk lagi seorang ikonik, Gabriel Batistuta tu. Batigol tu kan dia bawa masuk tu. Terkejut kita. Tapi tak, ni dia nak bawa masuk Marquinhos ni. Player Brazil. Marquinhos ni kalau kita tengok style of play dia, saya tengok dia ni, sebenarnya cara dia main ni macam Saka lah. Dia tak laju macam Martinelli, tapi dia lebih kompos lah. Dia macam dribbling yang lebih orang kata macam Saka. Dia ni satu player yang saya nampak direct. Lepas tu baca komen tu, tengok ada orang kata macam Alexis Sanchez lah apalah. Pada saya tak, saya nampak dia macam Saka, lebih kepada macam Saka. Cuma beza dia, Saka ni nampak lebih macam nak menyerang lah. Tapi Marquinhos ni gol dia pun sikit je, 4 gol ke tengok tak silap. Tapi yang banyaknya dia create chances. Dia buat crossing yang padu-padu lah. Crossing dia cantik. Dan dekat sini boleh nampak lah, sebenarnya Marquinhos ni kita beli bukan untuk jadi watak utama terus. Kita nak bentuk dia, kita nak bagi didikan dekat dia, kita nak bentuk dia untuk menjadi pemain masa hadapan punya. Sebab umur dia baru 19, memang banyak lagi dia punya perjalanan. Tapi mana tahu dia perform dekat dalam pre-season, dia mengejutkan kita semua, dia boleh jadi the next Bukayo Saka. Lagi satu pasal Marquinhos ni, sebenarnya sebelum Arsenal nak sign dia, dia dah ada pre-agreement dah dengan Wolves. Tapi tak tahulah macam mana tiba-tiba Arsenal boleh buat. Dan sebelum Wolves nak ada pre-agreement tu, Sao Paulo dah nak sign dah Marquinhos tu 6 tahun kontrak. Tapi sebabkan FIFA kata tak boleh, so dia sign 3 tahun je. Dan expired lah 2023 ni. Dan sebab itulah Arsenal sign dia dengan harga 3 juta. Okey lah, ini untuk long term punya projek. Habis cakap pasal Marquinhos ni, kita go through kepada orang kata signing mengejut daripada Arsenal. Out of nowhere, macam RKO orang kata. Tiba-tiba dia sampai. Fabio Vieira. Siapa dia ni? Confirm 100%. Saya boleh jamin tak ramai yang tengok je news ni dah tahu. Oh dia ni dah tahu. Oh dia ni power dia ni. Tak tahu je. Semua pergi buka YouTube, semua pergi search highlight dia. Confirm. Kita terus pergi ke YouTube kan, tiba-tiba ini player favourite kita, tiba-tiba kan. Tapi itulah, saya pun sama juga. Saya tengok YouTube, saya tengok cara dia main apa semua kan. Dia ni kalau tengok komen, orang kata macam Cazorla, macam Bernardo Silva. Saya tak nampak pun dia ni kurang sikit daripada Bernardo Silva. Bernardo Silva ni bukan nak kata teruk tapi Bernardo Silva ni kalau kita tengok dia punya flare tu lagi lincah lah. Tapi Fabio Silva ni dia tak Fabio Silva pula. Fabio Vieira ni tak ada lincah sangat. Tapi apa yang saya nampak dia punya power tu ada pada dia punya delivery. Dia punya vision, dia punya long pass, dia punya chances creation dia tu. Itu yang penting kan. Macam mana dia buat something out of nothing. Itu yang saya suka. Dan nak kata dribbling dia tu tak adalah top notch sangat. Dia okey-okey lah dribbling dia tu. Boleh lah makan seorang dua.
Dan baru-baru ni pun dia menang sebagai pemain terbaik tournament untuk Euro kan, bawah 21. Sebenarnya nak kongsi sikit fakta lah pasal pemain terbaik Euro tournament ni. Dulu Denis Ceballos pun player of the tournament juga untuk Euro tahun bila lah. Tapi itulah, tengoklah dia jadi apa sekarang kan. Dekat Arsenal pun expectation saya tinggi sebenarnya dekat Denis Ceballos, tapi dia okey, tapi macam tu je lah kan. Tapi harap jangan dia jadi macam tu je lah. Sebab Fabio Vieira ni kita tengok statistik dia kalau nak kata bab gol ni kurang sikit lah. Dia bukan kaki gol sebenarnya, bukan kaki gol pun, 7 gol juga dia cetak. Tapi yang tengok pada assist tu, assist terbanyak dalam liga dengan game permainan yang sikit orang kata. 27 game je dia main tak silap, tapi dia dah boleh catat assist banyak 16. Itu yang kita nampak Luis Diaz naik share tu. Sebenarnya dia pun naik share juga. Porto menang liga, boleh kata kontribusi dia jugalah. 30% gol Porto tu datang daripada dia. Tinggi lah contribution daripada Fabio Vieira ni. So dekat sini saya boleh katakan kita dah dapat satu player yang orang boleh istilahkan sebagai hidden gem, permata yang tersorok dalam sisiran pantai. Tapi sebenarnya saya punya impression lah, awal-awal masa saya tengok signing ni, saya macam terpinga-pinga juga. Saya macam, kenapa Arsenal sign lagi seorang attacking midfield? Sebab positioning dia kalau on paper lah kita nampak dia ni kaki kiri dan main attacking midfield kalau on paper lah kan. Tapi bila saya selidik boleh nampak yang sebenarnya dia ni multi role, banyak variation position yang dia boleh main. Dia boleh main midfield tengah, dia boleh main right wing, dia boleh main attacking midfield, ataupun false nine pun boleh. Dekat situ lah boleh nampak yang sebenarnya dia compatible lah dengan apa yang Arteta nak. Pemerhatian saya nampak Arteta dia suka ambil pemain yang boleh main 2-3 position. Macam Saka right wing, boleh main left back. Lepas tu macam Tomiyasu boleh main center back, boleh main left back, boleh main right back. Dia suka, Arteta suka player-player macam ni. Ramsdale center back, striker. Tak ada lah. Tapi itulah nak katanya Arteta suka pemain yang berprofil macam ni. Berprofil. Saya harapkan yang terbaik lah untuk Fabio Vieira ni. Saya tak tahu macam mana Arteta nak susun pemain dia. Mungkin dia nak buat macam Arsene Wenger dulu lah. Kita flashback sikit pasal Arsene Wenger punya team dulu, macam mana dia susun pemain tu. Kalau kita ingat dulu lah, pernah satu time tu Arsenal tak ada wing langsung, semua attacking midfield je kat atas. Midfield dia main. Mungkin Arteta dulu dia pernah main dekat dalam formasi macam tu, dia nak hidupkan balik formasi tu ke? Ataupun Arsene Wenger yang duk WhatsApp dia beritahu, hang main macam ni mudah sikit, hang main macam ni mudah sikit, peliak hang ni. Tak tahu lah kan. Persoalan lagi satu timbul, signing Fabio Vieira ni adakah akan mematikan signing di bahagian midfield untuk Arsenal kan? Orang kata mungkin Tielemans dah tak beli ni sebab dah ada dia ni kan. Saya tak tahu. Apa pendapat korang? Cuba korang komen kat bawah. Korang rasa Arsenal patut go for Tielemans ke ataupun dah cukup? Apa pendapat korang? Dan Arsenal pun kena dapatkan seorang striker lah kan. Cakap pasal striker ni panjang. Mungkin next video kita akan sembang lagi. Korang tolonglah support share. Saya dah lama tak buat video kan, minta maaf lah kan. Kalau korang kalau korang support share video ni, mana tahu memberangsangkan saya lagi rajin lah nak buat video. Minta maaf lah, minta maaf lah. Kadang-kadang ada video bukan tak nak buat video, nak buat. Tapi tengoklah macam awal-awal tadi tu. Saya tak tahu kenapa. Ada je masalah kan. Doakanlah yang terbaik untuk channel YouTube ni. Jadi sampai sini saja untuk video kali ni. Terima kasih tengok sampai ke penghujung. Jangan lupa like, share dan subscribe macam biasa lah kan. Jangan buat lengai lah. Kita sudahi dengan pantun. Pergi ke kedai membeli gula-gula, dah dapat gula-gula, beli pula stiker. EPL season depan tak lama lagi nak bermula. Cepat-cepatlah Arsenal, sign lah striker. See you in the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.